21 April 1990. Sewaktu aku di tingkatan 4, Sekolah Sultan Muhammad Jiwa memberikan aku surat supaya aku melapor diri di sekolah menengah C kalau aku berhasrat untuk terus bersekolah. Ada banyak perasaan sewaktu membacanya, tapi aku akur. Huru-hara yang ditimbulkan di situ sudah tak dapat ditangani oleh pihak sekolah. Aku sudah tidak diterima dalam kerangka yang diaplikasi oleh sistem pendidikan dengan segala kekurangan diri dan usaha penyesuaian yang tidak difahami. Bukan salah sesiapa. Sekolah itu membentuk ramai cerdik pandai, ilmuwan dan tokoh yang kembali menyumbang kepada pembinaan negara bangsa. Sebahagian kapasiti diri aku, anak miskin dari kampung terpencil, terbina dalam acuan Sekolah Sains Muhammad Jiwa. Acuan SSMJ terbina dalam sistem dan sejarahnya yang telah diterima dan dipatuhi. Guru-guru, lingkungan persekitaran sekolah, rakan taulan, senior junior, peraturan, asrama, pergaulan, ragam latar belakang terangkum dan terbentuk dibalut menjadi acuan. Ada yang dibentuk cuma zahirnya, ada yang terbentuk bersekali dengan jiwanya, ada yang gagal melepasinya, akademik maupun personality. Aku diterima masuk pada Januari 1987, tingkatan 1 setelah disaring. Aku di kelas 1 Sains 3, kelas di tingkat 2 Blok D. Tak salah ingatan, Muhammad Idrus Ahmad, Salwana Osman, Fakhruddin, Ruvida Khaikar, Zamri Mansur, Murtaza Mansur, Nur Syafiza Syafi'i, Nur Laili Ishak, Tanom Ekling adalah antara rakan-rakan sekelas. Di asrama, aku di Blok A, tingkat 3, kamar A10. Sebelah stor dan bilik air, Winston Bujang, Awang Erwan Zawawi, Nurazri Ahmad, Azman Mak Daud, Roslan Wahab, Rusdi Said, Rusdi Bakar, Ilyasa, Ibrahim, Zulkifli Bahadun, Majidi dan Mukhtar Arab. Ramai lagi menghuni kamar itu. Aku seorang anak kecil, seperti yang lain menjalani kehidupan baru itu dengan seadanya. Rutin harian seperti biasa bertahun lamanya, sama seperti orang lain. Kecuali yang terpaksa menggunakan wang, kami berbeza. Seluar baju hilang, keinginan menukar selera ke kantin, keluar pekan outing hari Sabtu, nasi lemak tengah malam, dobi. Yuran itu dan ini memisahkan aku dengan yang lain. Jumaat, Sabtu dan Ahad adalah hari-hari yang tak mahu aku lalui. Jumaat aku tak punya kain sampin, Sabtu aku tak punya tali leher untuk disusun atas katil untuk diperiksa. Ahad juga budak-budak pakai tali leher ke kelas. Aku akan ditulis nama dan didenda. Aku hanya terselamat kalau ada yang sakit dan balik kampung. Aku akan bertanya-tanya setiap minggu, kalau ada yang balik, bolehlah aku meminjam. Aku meraba-raba bertahun-tahun untuk memilikinya, walaupun sekadar untuk dipamer. Kalau bergambar untuk majalah sekolah itu adalah tali leher rakan yang memahami. Setiap kali didenda kerana tidak memiliki, setiap kali diulang minta kerana tidak mampu membayar yuran atau apa-apa ketetapan, ingatan akan melayang ke kampung, kepada adik-adik yang dapat makan atau sedang berlapar atau punya duit shilling ke sekolah. Terbayang baju seluar mereka yang compang-camping dengan getah pisang, cenerai dan selut, seluar pendek merah pijah yang koyak, baju sekolah Adi yang kusut, skirt sekolah Siti yang bergulung ke atas, kasut sekolah Ajik yang berlubang, bahang panas terik yang membakar ubun-ubun mak dalam kepulan asap reba kayu dan batang ubi yang terbakar. Wajah mak disimbah peluh, terhidu bau tengik peluh di baju pak yang basah. Di belakang dan leher pak ada tumpukan daun petai yang melekat berbintik-bintik hijau. Tali ropia merah
yang membelit seluar di pinggangnya. Biarlah aku tanggung semua kekurangan dan tebal muka dari meminta hak mereka untuk diriku dan merayu untuk meraih simpati. Bapak saya belum ada duit lagi, cikgu. Balik kampung nanti saya akan cuba minta. Kalau dapat, saya akan segera bayar. Maaf bang, nektar saya kena curi. Maaf bang, saya memang tak mampu beli samping bang. Bulan depan saya akan cuba bergiada. Itu saja alasan dan jalan melepas diri. Sehingga hari terakhir aku di sekolah Sultan Muhammad Jiwa, aku tak punya tali leher, butang baju Melayu dan samping sendiri. Persaingan di kalangan pelajar mencipta nama dan kecemerlangan adalah sebahagian daripada intipati sistem pendidikan. Berdiri biar sama tinggi, duduk biarlah sama rendah. Aku kurang di sini, biar ada lebih di mana-mana. Berkejar dan berlumbalah aku untuk mematuhi tuntutan tak tertulis itu. Demikian persekitaran yang terbina di kalangan pelajar di asrama penuh. Atas segala yang aku tidak mampu dan terkurang, aku seperti terpaksa mencipta namaku sendiri. Untuk berdiri di kalangan pelajar baik-baik, alhamdulillah, aku boleh azan dan menjadi imam di surau. Aku boleh mengaji Quran dan menjadi tekong nasyid untuk kamar, kelas ataupun mewakili sekolah. Suara yang Allah anugerahkan kepada aku meresik sampai sekarang. Antara azan yang ditunggu-tunggu ialah suara belum balik aku. Suara paling sedap lunak waktu itu milik Abang Salahuddin Su'id, suara merdu Abang Amir dan suara bersik halus Abang Asri Saleh. Aku berserban dan awal ke surau. Aku tidak pernah solat di kamar. Untuk tidak pandang rendah di kalangan pelajar superstar yang memiliki boot dan stokin bola sepak, aku bermain kriket yang hanya perlukan seluar putih keprek, baju sekolah dan kasut sukan Fong Kiong. Aku juga boleh naik bas sekolah ke sana sini berlawan sukan. Untuk diterima bersembang dalam kalangan budak nakal, aku mula melompat pagar sekolah waktu malam mengambil upah membeli rokok dan makanan untuk kawan-kawan. Siapa yang nak keluar malam ni? Sanusi lah, siapa lagi? Waktu tingkatan 3, Taman Ria belum ada. Ada sebuah restoran yang sering dikunjungi untuk rokok dan air di New Eva Park di pinggir jalan. Kemudiannya dibina supermarket Yawata, sekarang menjadi kedai sari India. Kedai maklung di hadapan pusat pengumpulan susu menjadi tempat membeli mi dan nasi goreng. Melompat pagar kemudiannya menjadi tabiat dan sumber duit semasa di tingkatan 4. Sewaktu ditangkap kali pertama dan terakhir oleh warden Cikgu Hasnul dan Cikgu Ibrahim, aku ditebani Syabanor. Merokok? Ya, aku mula merokok di tingkatan 3. Ketagih setahun kemudian, nasyid, musabaqah dan menjadi imam sewaktu tingkatan 1 dan kekal sehingga terusir. Bukankah dua watak yang saling kontra dalam satu badan ini sesuatu yang ganjil? Ada sesiapa yang perasan? Adakah guru-guru dan pihak sekolah dapat mengesannya?